Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dijak main depan sikit. Tak buang meja. Bagi ruang belakang nak masuk. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jum'atin fatahubbur rihus shimal fatahthu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamala fayarji'una ila ahlihim وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. Rawahu Muslim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Ada beberapa hadis sebelum daripada itu kita tak baca kerana telah dibaca sebahagiannya, dan hadis itu akan berulang pada selepas ini, hadis yang hampir sama. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Anas adalah merupakan khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana banyak juga meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang zahir pada mereka banyak riwayat, tetapi tidak zahir daripada mereka fiqh ataupun fiqh. Seperti Abu Hurairah, dia banyak riwayatnya, tapi pandangan-pandangan fiqh Abu Hurairah tidak sebanyak ataupun semasyhur Ibnu Abbas ataupun Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Mas'ud. Ini menunjukkan bahawasanya sebahagian ahli riwayat mereka mementingkan riwayat, mereka tidak sangat membicarakan tentang fiqh, yakni kesimpulan apa yang ada di dalam riwayat. Saya dipahamkan hari ini ada apa? Daurah usul fiqh. Usul fiqh ialah kita mempelajari bagaimana mempelajari kaedah dan hukum, bagaimana fiqh itu dirumuskan, bagaimana sesuatu itu boleh menjadi wajib, sesuatu itu boleh menjadi sunat dan seumpamanya. Kerana
Kadang-kala ia bukan soal hanya menghafal riwayat, tetapi memahami apa yang ada dari sebalik riwayat. Itulah yang menyebabkan imam-imam yang 4 itu mereka lebih masyhur daripada sebahagian besar ahli-ahli hadis yang lain. Imam Muslim umpamanya hebat di dalam periwayatan, tapi kurang diriwayatkan daripadanya pandangan-pandangan di dalam fiqh. Imam Abu Hanifah tidak banyak periwayatannya di dalam hadis. Bahkan ulama-ulama hadis mendhaifkan riwayat Abu Hanifah. Bukan kerana Abu Hanifah itu didhaifkan kerana pribadinya tidak baik, tetapi di sudut dhabit. Maka kita dapati ramai di kalangan ulama hadis, An-Nasa'i dan selain daripadanya telah menilai Abu Hanifah sebagai dhaif di sudut riwayat, walaupun itu dibantah oleh sebahagian ulama-ulama khususnya di dalam mazhab Hanafi. Tetapi kalau kita lihat pada kitab-kitab jarh wa ta'dil yang lepas, yang zaman terdahulu, yang awal, memang sebahagian mereka mendhaifkan Abu Hanifah. Bukan kerana pribadi dhaif, tetapi kerana kekuatan riwayat di sudut dhabit. Di sudut dhabit, dia bukan dari kalangan ahli riwayat. Tapi kita tidak pernah, orang tidak pernah mempertikaikannya di sudut dia sebagai ahli fiqh, ahli fiqh. Al-Imam Syafi'i, dia selepas Abu Hanifah, Imam Malik. Imam Malik dia menggabungkan semua. Sebab disebut bahawasanya Malik ini alim di dalam hadis dan sunnah. Alim bil hadis was sunnah jami'an. Kerana para ulama seperti Abdul Rahman bin Mahdi membezakan antara hadis dan sunnah. Dia kata Sufyan al-Thawri alim bil hadis, wal Auza'i alim bis sunnah, wal Malik alim bihima jami'an. Ada ulama yang alim dalam hadis, ada yang alim dalam sunnah. Malik itu alim dalam hadis dan sunnah. Kerana di kalangan para ulama ada yang membezakan hadis dengan sunnah. Sunnah lebih merujuk apa yang diamalkan daripada apa yang diriwayatkan. Kerana bukan semua yang diriwayatkan itu diamalkan oleh kita. Sebahagian riwayat itu mansukh umpamanya, telah dibatalkan. Sebahagian mungkin khusus kepada Nabi SAW, seperti kahwin lebih daripada 4, ada di dalam hadis, tetapi ia tidak menjadi sunnah kepada kita. Sebahagian ada riwayat Nabi wisal, sambung di dalam puasa umpamanya. Kita tak boleh sambung puasa, tak buka, besok pula sambung. Kita wajib buka. Hanya Nabi SAW boleh lakukannya. Khas untuk baginda, tidak menjadi sunnah walaupun ada di dalam hadis. Maka ulama-ulama, orang seperti Imam Malik terkenal alim, bukan saja seorang muhaddis tetapi seorang faqih. Dia menulis kitab Muwatta apabila Abu Ja'far Al-Mansur berdialog dengan dia dari pagi sampai zuhur, sampai ke petang. Abu Ja'far Al-Mansur simpulkan bahawasanya dia adalah orang yang paling alim pada zamannya, dan menyuruh untuk dia menulis Muwatta, menulis untuk dia himpunkan ilmunya. Dan dia telah menghimpunkan ilmunya, dan khalifah meminta kepadanya supaya dia menjauhkan rukhsah Ibn Abbas wa syada'id Ibn Umar, kelonggaran, terlalu longgarnya Ibn Abbas dan terlalu kerasnya Ibn Umar. Malik, saya sebut bahawa ni Imam Malik ni imam Darul Hijrah. Orang lain semua hijrah. Orang lain, kalau Abu Hanifah dia di Iraq,
mengambil ilmu Abdullah bin Mas'ud yang berada di Iraq. Selepas Abu Hanifah, Imam Malik di Madinah, tak pergi mana, ngaji dengan orang Madinah. Semua guru dia orang Madinah. Sehingga ada bab ataupun ada kaedah di dalam mazhab Malik, antaranya kaedah penghukuman yang dipakai dalam mazhab Malik, dia panggil amal ahli Madinah. Kan mengaji usul fiqh, amal ahli Madinah sebagai salah satu daripada sumbernya Quran dan Sunnah, dan pecahan daripada itu yang dikira juga ialah diambil kira ialah amalan ahli Madinah. Jika ada amalan tertentu yang dia lihat ahli Madinah konsisten atas benda tu, dia ambil kira dalam penghukumannya. Di atas dasar kerana pada zaman dia ramai lagi ada anak murid sahabat hidup, maka berguru, dan mereka merupakan generasi salaf. Pun begitu, ulama-ulama telah menulis menolak pandangan Imam Malik kerana menjadikan amalan ahli Madinah sebagai ukuran. Sebab itu Imam Malik tolak puasa 6, kerana dia tengok orang Madinah tak buat. Sebab dia lihat kalau hadis itu sabit, kata dia, betul hadis itu betul, sahih, bukan dia petikai Nabi, dia bincang soal kesabitan hadis, sejauh mana hadis itu tepat dari segi rawinya. Kalau tepat, katanya, tentulah orang Madinah akan puasa, tentu sahabat puasa, anak-anak murid sahabat puasa. Jadi yang ada semua tabi'in semua akan puasa lah. Kalau dah atba'u tabi'in, anak-anak murid tabi'in akan puasa semua zaman tu mereka. Dia tengok mereka tak puasa, lalu dia tak mau. Dia bukan menolak hadis, dia anggap sebagai syadz, dia anggap sebagai ganjil dalam hadis. Imam Syafi'i, murid dia, kata tak boleh, kita kena terima sebab ada hadis. Saing dia pada zaman itu yang dianggap alim, tapi anak murid dia tak ramai tapi hebat, iaitu Al-Laits bin Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad duduk di Mesir. Imam Syafi'i tak dan jumpa dia. Imam Syafi'i bila pergi ke Mesir, kerana Imam Syafi'i dia duduk di Madinah, dia mengaji dengan Imam Malik. Kemudian dia pergi ke Baghdad, dia jumpa dengan Muhammad Hasan Asy-Syaibani, dia jumpa dengan Ahmad bin Hanbal. Kemudian dia juga pergi ke Mesir. Di sana dia jumpa dengan anak murid Al-Laits bin Sa'ad. Kata Imam Malik, kata Imam Syafi'i, wal-Laitsu afqah min Malik. Laits itu lebih faqih daripada Malik. Laits pada hayatnya tak setuju dengan pandangan amalan ahli Madinah, menulis menjawab hal itu. Tapi Imam Malik adalah merupakan kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, ialah merupakan bintang yang tiada tandingannya. Apabila disebut fiqh, idza dzukira al-ulama famalikun nujum, famalikun najm. Kata Imam Syafi'i, apabila disebut ulama, maka Maliklah bintangnya. Patutnya kita pergi Madinah, mazhab apa? Mazhab Malik. Mazhab Malik tak ada Madinah sekarang. Mazhab Malik ada mana? Di Morocco, di Andalus, di Afrika. Sebab begitulah mazhab ni. Masa zaman Imam Malik ada, Imam Malik terkenal, orang semua datang ke Madinah hanya semata-mata nak jumpa Malik bin Anas. Imam Malik ni ada ramai anak murid dah. Kita sebut ramai anak murid dah. Qa'nabi ramai. Antara anak murid Imam Malik ialah Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Yahya bin Yahya Al-Laitsi merupakan satu orang anak murid Imam Malik yang datang daripada Andalus.
datang daripada Eropah, datang daripada belah sana Spain, kerana dekat dengan Spain tu Morocco. Dia datang pada akhir hayat dia, hayat Imam Malik. Imam Malik ni ada dua orang anak murid dia yang terkenal, yang nama Yahya bin Yahya. Seorang nama Yahya bin Yahya An-Naisaburi daripada Naisabur. Yahya bin Yahya An-Naisaburi dia ambil hadis Imam Malik, tapi dia tak ambil fiqh Imam Malik. Yahya bin Yahya Al-Laythi dia ambil riwayat daripada Imam Malik, Muwatta, dan dia juga ambil fiqh Imam Malik. Dia meriwayatkan daripada Malik semua kitab Muwatta, kecuali dalam Kitabul I'tikaf dia ragu sama ada dia ambil daripada Malik ataupun selainnya, tapi dalam riwayat dia kata dia ambil daripada Ziyad bin Abdul Rahman Asy-Syattun. Jadi hal lain tu semua daripada Imam Malik. Pasal dia datang pada hujung umur Imam Malik, Imam Malik kenal dia, jadi nak murid rapat Imam Malik. Saya pernah cerita, sehingga satu hari ketika gajah mai ke Madinah, orang lain semua pakai keluar tengok gajah. Imam Malik tanya Yahya bin Yahya Al-Laythi, hang tak keluar enggak tengok gajah? Orang semua dah tengok gajah. Dia kata, aku datang ke Madinah ni bukan nak tengok gajah, tetapi aku datang kerana ingin melihat engkau, wahai Imam. Maka dia jadilah satu orang yang faqih yang besar di dalam ilmu hadis, dan meriwayatkan daripada Malik ilmu Imam Malik. Saya cerita Imam Malik ni sebab saya tengok Ustaz Malik tu ada belakang. Dialah yang membawa ilmu Imam Malik ke Andalus. Dan khalifah di Andalus nak lantik dia sebagai qadhi. Qadhi al-Qudah ni ketika itu maksudnya dia nak lantik sebagai mufti utama. Dia tak mau. Tapi oleh kerana dia hebat, tidak ada seorang pun yang dilantik jawatan melainkan khalifah akan rujuk kepada dia. Kerana satu orang, Yahya bin Yahya Al-Laythi, berkembanglah mazhab Malik bin Anas di Andalus, di Morocco, di seluruh wilayah-wilayah Afrika. Abu Hanifah macam kita kata dia orang Parsi. Mazhab dia patut duduk di Iraq, tapi mazhab dia lah yang paling besar di Pakistan, India, mana ya? China, banyak. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i lahir mana? Di mana? Kelantan. Ustaz kita kata Imam Syafi'i lahir kat Kedah pula. Daripada Palestin, tapi dia betul-betul Quraisy, keturunan Nabi. Dia menghimpunkan, dia adalah Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Digelar Imam Syafi'i ini sebagai Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Dia yang menghimpunkan qaul dalam aliran qiyas Abu Hanifah dan aliran hadis seperti Malik dan seumpamanya. Imam Ahmad mengambil fiqh daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil riwayat sebahagian daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad juga ambil riwayat daripada Imam Syafi'i, terutama sebahagian riwayat di dalam Muwatta. Dan kemudian demikian, seketika mazhab Syafi'i itu kuat berada di Makkah dan Madinah. Mungkin dalam tempoh 500 tahun berasan kali. Sehingga orang-orang yang fanatik mazhab Syafi'i seperti As-Subki, lama dengar marah saya kata gitu. Tak apalah, Subki tu hebat lah, tapi ada musuh fanatik juga. Dia kata bukti, dalil yang paling kuat yang membuktikan benarnya mazhab Syafi'i itu, kata As-Subki,
ialah kerana mazhab Syafi'i itulah mazhab yang diamalkan di Masjid Nabi dan di Masjidil Haram, di mana setiap subuh telah berlakunya qunut yang mana Nabi dengar, dan setiap hari di Masjidil Haram orang telah qunut dan menjaharkan bismillah, tanda bahawasanya inilah mazhab yang benar, dalil yang paling nyata, kata Subki. Tapi kalau Al-Subki itu, Al-Imam Subki rahimahullah, kalau dia masih hidup hari ini, kita nak tanya, hari ini mazhab Ahmad qunut tidak dibaca dan tidak dijaharkan bismillah, adakah kebenaran yang semalam telah terpadam? Maka sebab itu, bukan itu cara mengukurnya. Semua perkara diukur bukan secara bandel demikian, tapi diukur bagi setiap bab dengan dalil-dalilnya. Panjanglah, sehingga mazhab Abu Ahmad daripada Baghdad sekarang berada menjadi mazhab kebanyakan negara-negara orang Arab. Ini fiqh, dan fiqh itu berkembang. Saya nak sebut tadi, Yahya bin Yahya Al-Laisi dia ambil fiqh dan hadis Imam Malik. Yahya bin Yahya An-Naisaburi dia ambil riwayat Imam Malik, tapi dia tak ambil fiqh. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jum'atin. Sesungguhnya di syurga ada satu pasar yang didatangi, yang mereka ahli jannah itu datang ke pasar itu pada setiap hari Jumaat. Pasal apa di syurga ada pasar, sedangkan dalam syurga semua benda ada? Pasal tabiat manusia ni, dia memang seronok buat shopping ni. Walaupun hadis ni kita akan cerita lah, hadis ni dia cerita orang lelaki yang pi, tapi tambah orang perempuan, barang ada pun kadang-kadang. Kerana shopping ni lah telah jadi masalah seluruh negara. Tu tak ke syurga lah, payah lah. Tapi orang hak biasa ni, kita tengok Allah, orang shopping ni hebat. Dan saya cerita tuan-tuan pergi tengok di Paris, di London, tengok orang membeli ni ajaib. Kasut pun harga belah-belah ribu, baju bukan 10,000, 20,000, 100,000. Kita pun tak tahu, kereta boleh bubuh dalam poket baju. Kita tengok biar betul 2-3 kali kita belik harga. Banyak tempat-tempat yang hebat lah. Tuan-tuan pergi ke Harrods, tengok gedung yang hebat tu, tempat baju-baju dia mahal, beg-beg dia mahal, penuh terutama. Tapi setiap kali kita masuk, mesti kita akan jumpa orang Malaysia, kerana orang Malaysia kaya. Sebab kita ada GST. Allah Azza wa Jal tahu tabiat manusia. Dia jadikan dalam syurga ni ada pasar. Ahlul hadis apabila mereka syarahkan hadis ni, mereka kata di pasar ni lah semua ahli syurga daripada semua peringkat berjumpa. Macam mana di syurga mereka boleh bergerak, kita boleh, manusia masuk syurga, mudah Allah jadikan kita masuk syurga, boleh bergerak di mana saja yang kita kendaki dengan izin Allah Jalla wa'ala. Jadi kata dalam hadis ni, ahli syurga akan datang ke satu pasar di syurga tu. Syurga ni arduhas samawati wal ard, luasnya seluruh langit dan bumi. Luas sungguhlah syurga ni, kan? Setiap orang, bagi setiap orang kerajaan, idza ra'aita thamma ra'aita wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Bila kamu tengok balik, bagi setiap orang yang ada dalam syurga, satu nikmat dan kerajaan yang sangat besar. Bagi setiap satu orang tu ada kerajaan yang sangat besar untuk seorang diri manusia. Kalau kerajaan hak besar dalam dunia ni, besar lagi bagi setiap orang yang masuk tu kerajaan yang dia saja.
luehnya yang Allah sedia. Sebab tu Tuhan kata bumi sempit. Kalau nak dibandingkan mata'an ghurur, penipuan saja, nak dibandingkan kata Rib'i, min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah, daripada dunia yang sempit kepada keluasan dunia dan akhirat. Jadi hari Jumaat dia pergi pasar. Kata mereka, di sinilah jumpanya semua orang ni, jumpa orang yang lebih hebat daripada kita. Kerana bagi setiap syurga ni ada ghuraf, dia ada tingkatan-tingkatannya yang tak tercapai antara tingkatan bawah dibandingkan dengan tingkatan atas. Dalam hadis Nabi kata, bagaikan satu tingkatan dan tingkatan yang lain bagaikan melihat satu bintang yang halus, ataupun planet yang cahaya yang kecil tu kita tengok. Kita tak tahu punya jauh tu bintang tu berapa ribu ratus tahun perjalanan cahaya. Bahasa sebahagiannya ribu tahun. Begitulah beza antara satu lapis ahli syurga dengan yang lain. Sebahagian ulama hadis syarah hadis ni, dia kata tapi dia jumpa di pasar. Mereka membeli di pasar. Hadisnya kata fatahubbur rihus shimal, kemudian bertiupnya angin daripada shimal ni, daripada daripada mana? Utara, selatan, timur, daripada barat. Daripada barat. Maka tiup kepada mereka. Dalam sebahagian riwayat Imam Ahmad, dia tak sebut perkataan shimal tu, dia kata habbatur rih, maka telah bertiuplah angin. Dalam riwayat Ad-Darimi, dia kata fayab'atsallahu ar-rih, Allah Ta'ala bagi apa? Fayab'atsallahu alaihim rihan, Tuhan hantar angin kepada mereka. Setiap kali dia pergi ke pasar tu, biasanya orang pergi pasar balik bawa pasar kan. Kita kata bawa ikan lah, pasal kita terbayang pasar macam ni lah. Suk ni maksudnya market lah. Market ni market macam-macam. Kalau kita pergi market ikan, bawa ikan lah. Kalau market beg tangan mahal tu, bawa beg tangan tu lah, demam lah negara kita kan. Macam-macam kan. Kemudian dia pergi ke situ, ditiup oleh angin. Fatahtu fi wujuhihim wa thiyabihim, angin tu kena kepada muka mereka dan kena pada pakaian mereka. Fayazdaduna husnan wa jamala, maka bertambahlah segak dan bertambahlah cantik, baik dan cantik. Setiap kali pergi pasar tu balik bertambah cantik. Fayarji'una ila ahlihim, mereka balik kepada keluarga mereka. Wa qad izdadu husnan wa jamalan, bertambahlah balik mai tengok kat isteri di syurga masing-masing ni, di bilik masing-masing, di tingkat masing-masing ni, dia tengok lagi cantik daripada masa dia keluar tu, patah balik lagi cantik, lagi segaklah kekasih dia ataupun suami dia ni. Fayaqulu lahum ahluhum, sehingga isteri-isteri dia yang dalam syurga kata, wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamala, telah bertambahlah kamu ni, laqad izdattum ba'dana husnan wa jamala, telah tambahlah kamu ni elok dan cantik. Dan dia pun balas balik, fayaqulu wa antum wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamala, kamu pun bertambah elok dan cantik, isteri dia. Sebahagian ulama dia kata ni saya tak setujulah syarah ni, tapi saya sebutlah dah sebahagian. Dia kata hadis ni menunjukkan bahawasanya yang patut pergi pasar orang lelaki, orang perempuan duduk rumah. Pasal di syurga pun orang lelaki pergi kata. Tapi hadis ni taklah nafi kata lelaki tak boleh, perempuan tak boleh pergi. Tapi dia cerita bila pergi pasar tu balik bertambah cantik. Jadi orang di syurga ni bertambah lawa, bertambah handsome, bertambah cantik. Yang Allah jadikan kurniaan dan hubungan mereka bertambah hebat antara
pasangan-pasangan yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Kita dalam dunia ni kuih lama, kuih tak segak lah kan. Ada juga orang kuih lama, kuih segak kan. Tapi nak segak tang mana? Segak tang manis mata kita tengok dah lama duk tengok lah. Lama-lama tak dah biasa tengok, tak ada apa lah. Dulu tengok muka cekang je tak, lama-lama tengok kedot lah kan. Dulu tengok kuih elok slim, dah lama-lama kita tengok orang Arab kata lah kan, macam gundi gandum. Ada yang kuih kan. Tapi macam tu lah manusia. Suami pun sama juga. Dulu handsome, elok, kuih lama, kuih tak segak, kuih kedot, kepala kuih botak kan, macam-macam lah. Tapi syurga tak. Syurga bertambah. Sebab tu bila kita cerita syurga ni, kita kena cerita supaya orang ada syauq, ada rindu nak pergi syurga. Jangan kita cerita kita jangan buat reka cerita syurga ni kita tak nak tengok. Ada kadang-kadang orang ni dia ceramah, dia main-main dekat dalam syurga ni. Mungkin kadang-kadang terlepas cakap pun ada lah. Ada kadang-kadang yang terlepas cakap, bila kita beritahu balik tu dia kata dia melawak. Cuma saya bukan nak tuju dah siapa-siapa, umum lah semua pihak. Syurga-syurga ni, benda gaib ni kita tak boleh kot nak cerita. Syurga ni macam kampung rumah kita ke, macam hotel ke, dia tak boleh buat macam tu. Sebab ini membabitkan soal janji hak Tuhan bagi. Tuhan kata la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, tak pernah terlintas dalam jiwa manusia. Tak boleh buat andaian-andaian yang macam tu. Kerana syurga ni benda gaib yang kita tak tengok. Neraka kita tak tengok. Kita buat cerita api neraka, buat api apa yang kita buat tak sama dengan hakikat yang sebenarnya. Tuhan kata dahsyat neraka, artinya tak terbayang kita. Setakat kita rasa dahsyat, terbakar duk lompat-lompat macam tu lah. Tapi tentu azabun syadid, azabun alim, azab yang syadid, azab yang pedih, tentu dahsyat. Sebab tu kita cakap hak kita tahu. Walaupun ada kadang-kadang ada benda macam ni, benda gaib ni hak membabitkan akhirat, kita tak ada cerita, melainkan ada dalil. Kadang-kadang kita jadi penceramah lah, ni ramai macam-macam penceramah. Saya dengar mana ada penceramah mana belah Pulau Pinang ceramah siap dengan mencarut lah. Tahan pula orang boleh duk dengar. Agama ini dia ada kesantunan dia, ada bahasa dia. Dia main dengan bahasa yang elok. Sebab tu Allah turunkan Quran bahasa dia elok. Ada keras dia, tapi dia Quran dia nak sebut pun, sehingga ulama bincang perkataan la masa tu sentuh ke, persetubuhan ke, pasal dipilih perkataan yang elok, santun perkataan dia. Ni bila cerita dalam ceramah agama, buat cerita sebut benda-benda tak elok, tidak nampak kehaibatan, haibahnya agama. Balik pada yang gaib. Benda yang gaib ni kita tak tahu. Akhirat kita tak tahu. Tapi dalam hidup dunia ni kadang-kadang ada benda Allah bagi kita tahu dalam dunia ni. Kalau Allah bagi tahu, sebagian orang dia tahulah. Saya tak nafi dalam tu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas kata kat dia. Ibnu Abbas kata, Abdullah bin Abbas kata kat dia, pengikut Muawiyah di Syam makin hari makin akan bersatu dan berada di belakang Muawiyah. Sementara pengikut engkau wahai Ali Amirul Mukminin, kau tengok ke depan ni, makin ke depan makin akan berpecah, makin tak setia. Ali dengar macam tu lah, Ibn Abbas kata. Bila datang time betul, Ali tengok memang betul, orang-orang di Kufah tak setia dengan dia.
Dalam sejarah tuan-tuan, Muawiyah ni, orang Syiah marah Muawiyah, tapi Muawiyah ni semasa hayat dia, rakyat memang berada di belakang dia. Sebab seorang leader yang sangat bagus. Dia punya leadership tu menyebabkan solid rakyat di belakang dia. Orang Syam tak pernah pertikaikan Muawiyah. Kalau main sokongan undi, kuat orang Syam dibandingkan orang Kufah kepada Ali. Walaupun kita hati bersama dengan Ali, dalam bukan kita kutuk Muawiyah, kita kata bahawasanya Ali lebih tepat dalam pendiriannya. Tetapi di sudut urus takbir, cara dia mengurus, cara dia memegang hati orang Syam, 40 tahun dia di Syam, dia merupakan pemerintah yang diterima oleh rakyat Syam. Sebab tu seorang boleh buat tesis tentang Muawiyah ni. Sebab saya sebut, orang Arab singgah Arab panggil sya'ru Muawiyah, rambut Muawiyah. Muawiyah kata-kata dalam politik macam tarik rambut. Kalau orang tarik, kita lepas, takut putih. Kalau orang lepas, kita tarik. Muawiyah bin Abi Sufyan kuat. Ali punya Kufah. Kufah ni pengikut Ali. Ada geng-geng Syiah berdengung tu di Kufah, tak setia pada Ali. Mereka lah yang mempunyai Al-Husain bin Ali. Kemudian sekarang ni Syiah banyak kat Malaysia ni, buat macam-macam ni kan, gabung dengan apa ni buat okey, berlaku sebiji macam mana Ibn Abbas kata Ali lillahi dari Ibn Abbas, innahu la yanzuru ila al-ghaib min sitrin raqiq. Allah rahmati Ibn Abbas, sesungguhnya dia melihat kepada ghaib di sebalik tabir yang nipis. Tengok kepada yang ghaib di sebalik tabir yang nipis. Maksudnya Ibn Abbas bukan boleh nampak benda ghaib, tapi ada orang di sebalik tabir, macam kita tengok benda di sebalik tabir langsir yang nipis, kita nampak tak apa nak clear, tapi kita macam nampak. Dan ada orang yang kadang-kala Allah Ta'ala singkapkan beberapa benda, dia nak detail dia tak tahu, tapi dia boleh. Yang ni berlaku lah. Sebab itu Al-Imam Ibn Qayyim, kita pun nama dewan ni, dia anak murid Ibn Taymiyah rahimahullah. Kata Ibn Qayyim dalam Madarijus Salikin, bahawasanya aku telah lihat banyak perkara ajaib kat Ibn Taymiyah ni, yang mana kat Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang tak aku dapati pada orang lain. Banyak perkara-perkara yang dia bagi tahu kemudian berlaku. Banyaklah. Antaranya Ibn Taymiyah bagi tahu bahawasanya tentera Tatar akan menyerang Syam pada tahun 698 699. Ibn Taymiyah habaq kata bahawasanya Tatar akan serang Syria, Syam akan menyerang, dan tentera Islam akan kalah di Baghdad lah semua. Orang tak kata apa, tak nampak apa, tak nampak pula Tatar nak mengalahkan tu. Berlaku, memang kalah. Lepas tu Tatar akan masuk ke Syam. Ibn Taymiyah kata, pasal dah Tatar masuk ke Baghdad kalah semua, orang duk expect masuk ke Syam kalah. Masa tu Tatar tak masuk Syam lagi. Ibn Taymiyah kata dah, orang kata tak nampak pun nak masuk. Kemudian Ibn Taymiyah kata, dan kita dan umat Islam kita akan menewaskan Tatar. Orang tak sampai dikatakan 30 kali Ibn Taymiyah pada beberapa tempat bersumpah dengan wallahi tentera Islam akan menang kali ini di Syam. Kita akan menang. Sehingga anak murid ni ramai duk dengar Ibn Taymiyah duk berucap ni. Satu orang anak murid bangkit kata ke Ibn Taymiyah, yaqul ya imam insya-Allah. Katalah wahai imam insya-Allah. Nampak confident ni.
Kata Ibn Taymiyah, insya-Allah tahqiqan la ta'liqan. Insya-Allah yang pasti, bukan sekadar nak mengulas ayatnya. Bila mari masuk Ibn Taymiyah hantar yang mengempalai peperangan dan Tatar tewas ketika masuk ke Syam. Lepas pada tu geng-geng tarikat ni depa dengki dengan Ibn Taymiyah ni. Lepas habis dah tak ada isu apa, depa pakat macam mana nak pakat dengan pemerintah untuk supaya Ibn Taymiyah ni ditangkap dan dibunuh. Pasal masa tu dakwah dia duk hebat ni. Anak murid mai jumpa Ibn Taymiyah susah hati, kata duk dengar cerita ni. Sekarang ni raja hak duk ada ni duk sokong depa ni. Jadi Ibn Taymiyah rahimahullah kata, depa nak bunuh kau. Depa dah pakat dah, jumpa orang besar dah buat sepakat perancangan yang rapi memang nak jatuhkan hukuman mati. Kata Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim kata kat kami semua, la yasiluna ila dhalika abada. Depa tak akan dapat buat sampai peringkat macam tu. Lepas tu dia kata habis, yahbisuna ni. Dan habis tu mereka akan kurung kau. Apa yang mereka buat? Lepas tu mereka akan kurung aku. Wa yatulu habsi, dan akan panjang tempoh aku dikurung. Betul dia beritahu. Semua kata Ibn Taymiyah, akhruju wa atakallamu bisunnah ala ru'usin nas. Kemudian hangpa akan dapati aku akan keluar dan kemudian aku akan bercakap tentang sunnah di hadapan khalayak manusia. Kata Ibn Qayyim, semua itu berlaku. Yang ni dia satu bab daripada karamah, firasah yang Allah berikan kepada orang-orang yang saleh. Kata Abdullah ibn Zubair, orang-orang sesiapa yang tak dapat melihat sesuatu, malam yastati' an yara syai'an bi ra'yihi lam yara bi 'ainai. Sesiapa yang tak dapat melihat sesuatu dengan pandangannya, tak dapat melihat dengan matanya. Sebab itu bila orang saleh kata kita, tak usah kot. Kalau dia saleh, pegang kepada sunnah, kita pakai cakap dah. Kadang-kadang Tuhan lontarkan pada dia ada benda yang mungkin dia melihat sesuatu min sitrin raqiq, bukan dia nampak yang gaib, tapi agakkan dia tu benar. Agakkan dia tu benar. So syurga ni, cuma syurga ni kita tak boleh lah nak andai-andaikan syurga. Hak ni gaib ni, hak saya cakap ni dalam hidup kita. Cuma bila bercakap tentang syurga, tengok ada hadis kita baca ni. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal jannati la yatara'awna al-ghurafa fil jannati kama tatara'awna al-kawakiba fis sama' muttafaqun alaih. Sesungguhnya ahli syurga daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, sebenarnya radhiyallahu anhuma, pasal bapa Sa'ad ni pun adalah juga adalah merupakan sahabi, Sa'ad bin Malik. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Sahal ni orang Ansar, kata dia, sesungguhnya ahli syurga akan melihat kepada ghuraf ni. Asal dalam bahasa kita ghuraf ni, bahasa Arab sekarang ni dia panggil ghurfah ni macam bilik. Barangkali itu kot ada orang kata syurga macam bilik kot. Tapi ghuraf dalam ni maksud dia, asal dia maksud tempat tinggi, tingkatan di dalam syurga. Hadis ni kata bahawasanya, sebab pasal apa kita kata tingkatan? Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala kata ulaika yujzauna al-ghuraf
ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Mereka itu yujzauna al-ghurfata bima sabaru, mereka itu dibalas dengan tingkatan di atas kesabaran mereka. yakni tingkatan dalam syurga. Ini digunakan di dalam Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah kata kepada apa? Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqihim ghuraf. Adapun orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, bagi mereka tingkatan di atas itu ada lagi tingkatan. Ini balasan Allah Subhanahu wa taala dalam syurga. Kata hadis ni, ahli syurga nampak kepada tingkatan-tingkatan dalam syurga macam mana kamu nampak kepada al-kawakiba fis sama, kamu nampak kepada, dia terjemah apa tu? Bintang ni orang Arab dulu dia tak beza sangat masalah planet ke apa, tapi kaukab ni bermaksud bintang yang kecil yang dia nampak tak bersinar sangat tu kan. Sebenarnya dia planet. Jadi macam mana kita nampak halui jauh tu, macam itulah antara kita dan orang lain yang tingkat dia lebih tinggi pada kita di dalam syurga. Masya Allah. Hak kita duduk tu hebat dah. Nak, mudah-mudahan nas'alullah al-jannah. Kita minta kepada Allah. Hak ahli syurga, hak duduk tu hebat dah. Hak atas dia hebat. Hebat tu kita tengok, oh yang ni kot satu tempat lah, tapi hak bilik tu hebat sikit, bilik ini tak ada. Oh kot beza tingkat dia tu mungkin dari sini ke bulan tak. Beza tingkat dia tu sampai macam tu lah. Sampai bintang hak paling halus sekali tu kita nampak perlahan-perlahan cahaya dia. Itulah beza antara satu tingkat kepada tingkat yang lain di dalam syurga. Hebatlah syurga ni. Sebab itu semua perjuangan hidup ni tak ada makna kalau tak berakhir dengan syurga. Mufti ke, syekh ke, mengaji ke, usul fiqh ke, ulum hadis ke, kalau tak masuk syurga tak ada faedah. Mesti usaha kita ke arah masuk syurga. Dan nak masuk syurga ni setengah orang dia fikir mudah masuk syurga ni tak. Pi umrah masuk syurga. Walaupun banyak amalan nak masuk syurga tu mudah nampak, tapi nak masuk neraka pun mudah juga. Dan ini kita nak kena hati-hati bila kita bagi penerangan agama pada orang. Di samping berikan harapan, jangan biar orang ini melampaui batasan Tuhan. Dalam perang Khaybar, dalam riwayat Imam Muslim, sahabat tengok orang tu mati, orang ni mati, syahid, fulan syahid, ada rajul syahid, orang ni mati syahid, orang ni mati syahid, orang ni mati syahid. Nabi SAW tengok satu orang yang mati dalam perang Khaybar. Orang kata kepada syahid, Nabi kalla inni ra'aituhu fin nar fi burdatin ghallaha, Nabi kata kalla inni ra'aituhu fin nar fi burdatin ghallaha. Tidak, kata Nabi, aku tengok dia duduk dalam neraka disebabkan kerana selendang yang dia curi semasa fi Khaybar, semasa Khaybar. Curi selendang, mati syahid, tak masuk syurga, masuk neraka dulu. Kau curi bilion-bilion ni, juta-juta ni, tak tahulah kan. Selendang negeri kita bagilah tak ada siapa curi. Kita cerita negeri lain lah kan. Curi satu selendang burdah. Dalam sebagian riwayat rida, kain selendang hak depa macam duk letak selendang, dia ambil kat dia. Benda tu benda harta awam lah. Bila jadi rampasan tu, jadi hak negara punya, dia ambil satu bubuh kat dia, tak bagi ke orang. Nabi kita kena nampak dia masuk dalam neraka. Tapi kalau kita ambil duit awam, lepas tu kita pergi umrah, ataupun kita ambil duit awam,
Lepas pada tu kita apa? Kita pergi duk buat ibadat, zikir. Adakah boleh selesai kita? Kau ni mati syahid. Untuk mati syahid ni masuk surga tanpa hisab. Ini benda nak kena bagi orang faham bahawasanya kalau harta sama-sama kita, tak apalah, kita minta maaf. Kalau setakat kau tu minum arak, minta ampun dengan Tuhan. Kalau dia berzina juga, dia minta ampun dengan Tuhan. Tapi kalau dia rosakkan harta awam, ini salah. Dan kita ada mentaliti yang salah, orang kita. Kalau orang tu dianggap ada kes curi 500,000, 1 juta, dia boleh muncul, dia khalayak ramai, kaya dulu, dia dan tibai orang 1 juta lah. Tapi kalau ada satu orang kes khalwat, main surat abang metro ke apa, pergi ambil buruh muka depan, khalwat, satu kampung kata teruk, 10 tahun duduk kata teruk. Memanglah satu kesalahan, tetapi yang sebenarnya kesalahan tu nak tuduh zina tak boleh lagi, baru dia dulu antara dia dengan Tuhan lah. Tapi ambil banyak tu, yang tu jadi okey balik kemudian. Pas kemudian pula tukang parti naik atas pentas jadi okey. Tak dance. Mana parti pun lebih kurang zaman lah ni. Dan ini adalah benda yang berlaku kerana kita tidak dapat membezakan antara dosa-dosa yang dikategorikan dalam agama yang membabitkan dosa awam dan dosa peribadi seseorang. Yang ni kita sebut dulu lagi. Sebab tu Nabi SAW kata tak. Hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Kemudian Nabi kata, ya Ibn Khattab, idhab fanad, wahai Ibn Khattab, pergi dan seru, fanadi finnas, dan seru di kalangan manusia, annahu la yadkhulul jannata illa almu'minun, sesungguhnya tak masuk syurga melainkan orang-orang yang beriman. Takkan curi itu tak beriman? Dia curi selendang saja, tapi kerana itu lambang kepada perbuatan orang yang tidak beriman. Duduk di medan jihad dah, saatlah dia dengan syurga, pergi ambil lagi benda tu. Maka kita baca bab syurga, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita, kerana syurga ni tidaklah semudah seperti yang dijangka, memerlukan usaha yang besar. Kalau tidak, para anbiya tak berkorban, para sahabat tak berkorban, hanya semata-mata kerana nak masuk ke syurga. Wallahu taala alam. Kita buka ada soalan. Soalan. Ngaji banyak daripada pagi tadi, kita tanya apa? Ada lagi soalan? Soalan ni pernah tanya orang ni, tapi tolong berikan penerangan tentang ain, bagaimana nak mengelakkan ain. Ain ni kita dah sebut dulu. Ain ni adalah satu benda yang sukar, kata Al-Imam Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Susah nak faham al-ain ni. Ain ni benda yang Nabi kata, law kana syait sabiqal qadar la sabaqahu al-ain. Jika ada sesuatu yang sabiqul qadar, yang boleh menyaingi qadar, sabiqul qadar, la sabaqahu al-ain. Nescaya ain dapat menyaingi qadar, tapi tak mendapat menyaingi lah kalau ada. Kerana ain ni memasukkan seseorang di dalam kubur. Ain ni dia satu, ain ni asal daripada kataan apa? Mata. Orang putih kata, orang Melayu kata, orang Melayu kata apa? Kena mata. Mata-mata lain. Dia satu orang dengan pandangan dia itu, dia ada satu kekaguman yang luar biasa, yang boleh memberikan kesan kepada orang yang dia tengok. Evil eye. Dia tengok tu menyebabkan orang tu terkesan. Kadang-kadang dia tengok, dia tegur. Dia tegur. Ni saya dah sebut tu. Dia tegur macam dia kata,
Amboi, beli kereta lawa sega cantik kereta hang ni. Keluar-keluar kena apung. Yang ni panggil ain. Dia tengok anak orang sehat, dia kata, "Umbui, sehat budak ni, gemuk sungguh Duduk esok demam." Orang Melayu kata ni mulut gelembai. Gelembai. Yang ni dia sebut ain lah, kita tahu ain ni. Benda ni agama akui berlaku. Kerana sebab tu dalam hadis dia sebut Nabi jampi, Nabi kata, "Bismillah ya arqiq, wallahu yashfik min kulli da'in yu'dhik wa min kulli nafsin aw 'ainin hasid." Aku jampi daripada ain hasid, mata yang dengki. Sebab tu kita diajar, apabila tengok benda-benda yang kita berkenan, kaitkan dengan nama Allah. Kalau kita, kerana kita tak tahu siapa dia yang ada ruh yang, kata Ibn Qayyim, ruh yang khabith, ruh yang kotor. Dia ni pantang, kalau dia teguk, kalau dia apa, jadi rosak. Sebab mungkin dia tak relate langsung antara diri dia dengan Tuhan. Sukar nak dipahami, kata Ibn Qayyim, tapi berlaku. Kita pernah baca hadis Sahal bin Hunayf, apabila dia sakit perut. Sebab ada orang tengok, dia kata nak darah pun tak putih macam ni. Sehingga Nabi suruh kawan yang tengok tu panggil, dia basuh semua pakaian dalam, ambil pakaian dalam dia, jurih ayak, ambil ayak tu pergi jurih balik pada kawan tu. Misal kata abang dia ni ada benda tu, dia tegak adik dia, anak kita, anak hang ni sihat nak tengok ni, lepas tu jadi demam anak kita. Kalau ikut panduan hadis tu, kita suruh dia pergi mandi ayak badan dia tu, ambil pergi jurih ke anak kita. Jadi 2 kali leceh lah, tapi yang tu ubat dia. Kenapa macam tu? Tak dapat dipahami, kata Ibn Qayyim. Semua dalam hadis. Maka kita apabila tengok benda yang kita kagum, kita kait subhanallah, tabarakallah. Sebab kita tengok rumah orang cantik, Masya Allah, rezeki dia Masya Allah. Sebab tu Arab suka letak hadza min fadli rabbi. Dia tulis ini adalah kurniaan Tuhanku, macam kata-kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Kat kenderaan dia hak elok kat rumah dia tulis hadza min fadli rabbi. Bila orang nak masuk elok, dia tengok hadza, Tuhan bagi rezeki dia. Lepas tu kalau kita tengok kambing-kambing dia gemuk-gemuk, kita tahu dia main langgang kita. Qul tabarakallah. Kata moga diberkati Allah. Kerana dia takut kena ain. Habis itu kalau kita tak tahu, banyak cadangan yang disebut oleh ahli-ahli ilmu dalam hal ini. Antaranya kita sebab tu kita diajar baca surah Al-Falaq, kita qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hasidin idza hasad, orang yang hasad apabila hasad itu termasuk ain. Kadang-kadang ada orang kena satu penyakit yang tak dapat diketahui untuk nak sembuh, tak tahu. Doktor tak boleh nak trace. Orang tu mai tengok, dia orang Melayu dua lah, pergi doktor, pergi bomo. Bomo hak ampuk temikai tu lagi mau kan. Temikai elok. Bomo tu tak lintas kau ni. Kalau lintas tahan tak. Sembang dia. So dia ampuk derian dengan pula. Tapi mau dempuk atas belakang, dia dempuk atas jalan. Ain, kita balik pada ain. Sebab tu bila kita tengok benda-benda macam ni, antara benda yang kita baca ialah qul a'udzu birabbil falaq min syarri hasidin idza hasad. Hasad, maka orang kata salah satu ubatnya adalah dengan membaca surah ni. Membaca surah ni. Kalau kita tahu orang tu yang menyebabkan kena, kita ambil daripada dia. Kalau tidak, kita baca surah ni. Kalau kita tahu dia tu sebab, kita ambil daripada dia. Kita suruh dia basuh sebahagian daripada pakaian dalam diri dia, ataupun kain dalam diri badan dia, ataupun ayak tangan dia, apa, kita simbah kepada orang yang kena. Sebagian orang kena penyakit, orang tak tahu penyakit apa. Tengok dia, doktor kata tak sakit, pergi bomo, kata bomo pun teris,
Ada bomoh hak tak jujur, dia bila pun hantu ayah kan. Ni ada hantu ni ada kena. Kita pun tak tahu macam mana dia boleh tahu kan. Cuba tengok bomoh hak pecah temikai kan. Ada orang percaya kat dia tu. Hak duduk belakang tu kawasan kau percaya kat dia kan. Kita tengok dia baca surah Yasin pun tak betul ya. Macam mana orang boleh percaya? Guru kata keluar pilah ajaran sesat apa dalam dunia ni pun ada lah orang ikut ni. Dia boleh wal Quran ni apa ni hakim dia kata. Ada orang percaya kan. Tapi kadang-kadang pergi kat bomoh, kalau bomoh tu katalah bomoh ni jujur, dia kata bomoh tak ada hantu apa lah. Tapi kalau bomoh tak jujur, bila pun hantu kan. Kenapa orang suka tuduh hantu? Saya dapat kena hantu paling senang. Kalau orang kata ni kanser kan, dia pergi bawa kat sana, pergi apa, X-ray sana, pergi cari. Lah kali doktor kata tak ada pun barang ni, barang kanser tak ada. Susah lah. Tapi kalau kata hantu, senang. Ada hantu dalam tu, nak panggil siapa, try kan. Kalau bomoh nu kata, ni kata hantu raya, ni kata hantu ayam, habis kau hantu lah juga kan. Dan tuduh hantu ni tak dibawa ke mahkamah ya. Jadi sebab tu bomoh senang. Kerja bomoh paling senang, duduk saja tuduh hantu. Katalah kita pipi bomoh pun kata, bomoh pun hak cakap betul, bomoh kata hantu tak ada. Ni bomoh betul ya. Doktor kata sakit tak ada, kita fikir kau tu buat kot. Kadang-kadang kan kau pergi hak pengubatan yang baca Quran semua ni, dia kata tak ada syaitan ni. Kita pun heran, tapi pasal apa dia ni jadi sakit? Dia kadang-kadang salah satu sebab yang ketiga ialah ain tadi ya. Ain tu satu macam, saya dulu saya tanya Hasan Mustafa Bura, duduk serumah saya, yang kitab, yang tulis kitab Syarah Arba'in Nawawiyah tu, yang tulis fiqh manhaji mazhab Imam Syafi'i tu. Anak dia tu Hasan Mustafa Bura, syekh sekarang duduk sekali. Saya cuba urai ain. Dia kata ain ni bagi aku dia satu alam ni macam ada satu kecemburuan. Sifat Tuhan tu dia tak suka orang ni memuji, melebihkan, mengkagumi sesuatu tanpa dikaitkan dengan kebesaran dia. Maka alam ni bertindak. Tapi kena kepada orang tu, kita. Maka dengan itu kadang-kadang orang tu kena penyakit ain ni. Tengok, tak cari kon tu tak. Bila kita tengok keadaan macam tu, bolehlah kita baca pada dia qul a'udzu birabbil falaq umpamanya berulang kali. Sebahagian mencadangkan dibaca di dalam air lalu disiram kepadanya. Tidak ada hadis yang sebut baca dalam air siram, tapi ialah kaedah perubatan lah, kerana boleh ditiup dalam air. Kalau kita tahu orang tu dalam hadis, kita suruh dia mandi dan ambil air dia dan disiram kepada orang yang kena. Ibn Qayyim pernah bermimpi bahawasanya Ibn Taymiyah dengan Ibn Taymiyah bila mengatakan Ibn Qayyim berada di tabaqat Ibn Khuzaimah. Boleh terangkan tentang tabaqat? Ini bukan tabaqat ni banyak, ada tabaqat dalam hadis itu lain. Ibn Hajar sebut senarai tabaqat dalam Taqribut Tahdzib tu tabaqat lain. Tabaqat yang ni ialah tabaqat kerohanian lah. Maksudnya ini cerita mimpi lah, bukan hujah. Dia kata dia berada pada memang disebut bahawasanya pada Ibn Khuzaimah, sebab Ibn Khuzaimah adalah ulama hadis yang besar, dan Ibn Qayyim berada pada kedudukan ahli hadis yang besar seperti Ibn Khuzaimah. Wallahu alam, detail yang tak ada, begitu ya Ibn Qayyim cerita. Ada menyatakan bahawasanya pengajian Islam di universiti tidak dapat melahirkan ulama kerana tidak mengikuti tertib pengajian ulama-ulama Islam. Nak habaq tertib ni macam mana? Baca kitab bagi patah balik ke, ke tengah dulu ke? Ataupun baca macam Piramli ke, tak bunyi langsung.
Ataupun macam tu kan. Kan? Saya baca bunyi Arab, Aziz baca bunyi syair, Ramli baca tak bunyi langsung. Abang yang mana satu kan. Lah ni dia jadi macam satu tak betul kan. Semua orang pakai dakwah dia lah ilmu hak betul. Dengan cari ilmu ni bukan dibuktikan dengan buktinya cara saban saya, bukan yang tu. Proof ilmu tu dengan bagi tahu ilmu lah. Dengan dia ni hebat, hebat ni semua orang boleh kata benda hebat. Tapi hebat kena buktikan dengan ilmu lah. Cara dia istimbat hukum, cara dia apa, baru kata hebat. Hebat, cerita hebat. Mai cabar orang zakat betul lari hebat apa? Itu cerita di negeri lain. Kalau kita belajar ilmu-ilmu sufi tapi tidak belajar ilmu bahasa Arab macam mana? Kita mungkin akan faham sebahagian tapi tak akan dapat menghayati sebahagian besar lah. Boleh faham lah. Macam kita pergi belajar, kita pergi dengar orang cerita macam mana nak buat bangunan, kontraktor cerita, kita boleh kan faham. Tapi untuk kita sampai kepada dia tu tak boleh ya? Ataupun kepada seorang kita tengok dalam dokumentari ke National Geographic ke macam mana tentang engineering yang hebat-hebat ni, kita tengok kita faham macam mana dia pasang. Tapi kita nak pergi faham teknik itu sehingga detail macam dia buat tu tak faham lah. Tapi at least kita ada maklumat lah. Orang tak boleh gebang kita lah kan. Tapi kalau nak ni kita nak kena faham bahasa dia lah. So bahasa Arab sangat penting lah. Ngaji lah. Banyak ilmu lain kita tak boleh, kita belajar boleh bahasa Arab. Pasal kita duk kata tak boleh. Cuba kita kata boleh, lama-lama boleh. Ada tak hujah atau pandangan ulama muktabar tentang tidak angkat tangan apabila solat di belakang imam dan makmum yang membaca qunut, atau mereka sendiri melakukan perkara tersebut tidak angkat tangan? Kalau imam baca qunut dia angkat tangan, kita angkat tangan. Tapi di sana ada pendapat yang menyatakan tak ikut angkat tangan, termasuk yang seingat saya ialah pendapat yang disebut oleh Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz. Tapi secara umumnya innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, dijadikan imam untuk kita ikut. Sebagian ulama ada menyebut bahawa tidak ikut kerana mereka menganggap itu sebagai bid'ah. Dan kalau kita pergi pada ringan sikit, kita kata itu sebagai marjuh, kaul yang lemah, maka kita boleh angkat tangan kerana imam angkat. Kita angkat tangan kerana imam angkat. Jadi kemudian bila cuma jangan imam tak angkat, kita pergi angkat pula. Itu macam orang pergi Masjidil Haram, imam tak angkat, dia angkat. Ada lagi soalan? Habis kot. Last. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua insya-Allah. Tuan-tuan, kita dipilih cadang nak buat sembahyang istisqa, tapi hari ini alhamdulillah telah hujan. Tapi di sini hujan lah. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala rahmati kita semua. Kerana bila berlaku hujan tak ada ni, ada beberapa keadaan yang kita boleh buat lah. Yang pertama ialah kita doa semasa khutbah. Khutbah tu, khutbah Jumaat tu, dia doa lah. Kerana pada zaman Nabi SAW, apabila hujan tak ada, orang main mengadu pada Nabi ketengah Nabi duk khutbah, ya Rasulullah, halakatil amwal wa anqata'atis subul fa'aghith. Ya Rasulullah, telah rosak harta dan telah terputus jalan,
mintalah supaya diturunkan hujan. Nabi angkat tangan doa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan. Nabi ni khutbah tak angkat tangan masa doa, melainkan apabila ketika minta hujan. Masa tu dia berdoa, dia angkat tangan. Maka kita angkat tangan lah. Itu salah satu cara. Cara yang lain ni ialah dengan istisqa lah, bayang minta hujan. Jumhur para ulama berpendapat semayang istisqa ni seperti semayang hari raya. Selepas daripada dia baca khutbah dan khatib dalam khutbah tu minta banyak istighfar, minta orang minta ampun kepada Allah, dan kemudian dia doa. Habis tu kemudian dia tukar, Nabi pusing pakaian baginda, rida dia pusing. Jadi menghadap ke kiblat dan pusing. Kalau siapa ada kain sebai ni pusing. Kalau Arab ni ada baju hak ke atas ni, dia pun pusing. Kalau tuan-tuan tengok Masjidil Haram tu, dia jadi imam, Syekh Imam Sudais ataupun Syuraim dia jadi imam, habis dia khutbah tu dia menghadap kiblat, dia akan pusing. Dan orang belakang, raja ke semua pakai bangkit pusing pakaian. Tanda tafaul, minta sungguh-sungguh dengan Tuhan supaya diubah keadaan. Nabi masa doa pun, dan hadis Anas, fa asyara bi zahri kaffaihi ila sama. Nabi pusing tangan ni. Kedua tangan ni, zahir tangan ni menghadap ke langit. Bukan kerana nak tolak bala, jangan bagi main. Macam dia berkata tu salah, bukan maksud dia yang tu. Dia sebenarnya tujuannya ialah kerana dia minta supaya keadaan itu bertukar. Jadi pada bertukarlah. Tanda bukan saja sebut dengan mulut, sehingga sungguh-sungguh. Macam kita bila cakap tu kan, maksudnya apa? Sungguhlah cerita tu, supaya sungguhlah minta tu, tukar keadaan kita supaya minta keadaan itu bertukar. Cuma dalam mazhab Abu Hanifah dia kata tak ada sembahyang istisqa. Kita tak pakailah yang tu kerana mungkin dianggap hadis tu tak sampai kat dia, kerana nyata hadis istisqa ni ada. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.